Hello guys, alright, satu lagi berita menggempakan, yang berita terkini yang baru saja kita terima 5 menit yang lalu, sahabat-sahabat semua. Dikatakan anak bekas Perdana Menteri disiasat pihak ISPRM ke atas pendedahan Pandora Papers. Oh, itu dia. Patutlah sebelum ini ramai sangat ya pada Kerajaan Perikatan Nasional. Mereka begitu menolak untuk membahaskan isu Pandora Papers ini. Rupanya ada begitu banyak nama-nama yang terpalit ya, keluarga anak-anak ya yang menjadi kaya raya. Akhirnya dalam pendedahan itu, hari ini pihak ISPRM membuat satu pendedahan, sahabat semua, yang mengatakan ya anak bekas Perdana Menteri itu bakal disiasat dan dipanggil oleh pihak ISPRM. Jadi kenyataan berita ini menyatakan ISPRM siasat anak bekas Perdana Menteri berhubung dengan aktiviti perniagaan. Oh, siapakah itu? Mari kita dengar bersama kenyataan ISPRM ini, sahabat-sahabat semua. ISPRM dilaporkan telah memanggil anak kepada seorang bekas Perdana Menteri bagi membantu satu lagi siasatan berhubung aktiviti perniagaannya. Memetik sumber yang rapat dengan siasatan itu, Akhbar Destah melaporkan individu itu disiasat ataupun disoal siasat selama beberapa jam. Kenyataan itu telah dirakamkan dan saya percaya akan ada sesi lain dengannya, kata sumber itu lagi. Utusan Malaysia telah melaporkan individu berkenaan adalah anak kepada seorang bekas Perdana Menteri. Dia dipanggil untuk disoal siasat pada pukul 10 malam di Ibu Pejabat Suruhanjaya di Putrajaya. Desta berkata, nama lelaki itu disenaraikan dalam Panama Papers. Ini Panama ya, bukan Pandora pula. Panama Papers, tetapi tidak dapat dipastikan jika ISPRM sedang meneliti dakwaan yang dibuat dalam dokumen tersebut. Panama Papers merujuk kepada kebocoran besar sebanyak 11.5 juta dokumen yang didedahkan daripada firma Guaman yang berpangkalan di Panama pada tahun 2016. Ia mendedahkan bagaimana ahli politik, bintang sukan dan penjana terkemuka menyembunyikan kekayaan mereka menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir. Ketika itu Malaysia kini telah melaporkan bahwa anak bekas Perdana Menteri Najib Razak juga sedang meringkuk di penjara. Muhammad Nasifuddin Muhammad Najib adalah antara mereka yang dinamakan. Turut dinamakan ialah Fikri, anak sulung bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, serta Mizan, anak sulung kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum ini, seorang wakil Mirzan melalui salah satu syarikatnya, Crescent Capital, menafikan penglibatan Mirzan dalam Sergio International Limited, firma British Virgin Island yang dikaitkan dengannya. Minggu lalu, ia bernama melaporkan ISPRM sedang menyiasat seorang bekas Menteri Kanan dan juga ahli perniagaan terkemuka bergelar Tan Sri atas dakwaan penyelewengan dana negara bernilai lebih daripada RM2.3 bilion. Agensi Berita Nasional itu turut memuat ataupun memetik sumber berkata siasatan itu adalah kesinambungan dan lanjutan daripada pendedahan-pendedahan dokumen-dokumen sulit oleh International Consortium of Investigate Journalists berhubung transaksi-transaksi yang disakti berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir. Tumpuan siasatan adalah berhubung dengan pembelian dan pemilikan saham di sebuah syarikat tersenarai oleh sebuah syarikat gergasi negara yang dikatakan didalangi oleh bekas Menteri Kanan itu. Difahamkan juga transaksi pembelian dan pemilikan saham ini dipercayai menjadi puncak kemerosotan ekonomi negara serta kejatuhan mata wang ringgit pada hujung tahun 1990-an telah diseleweng untuk kepentingan individu terbabit untuk selamatkan atau bail out daripada mengalami kerugian yang lebih teruk. Menurut sumber itu lagi, kebocoran kertas Pandora berlaku pada 2021 apabila sumber tanpa nama berkongsi dengan ICIJ ya 2.94 terabyte fail kewangan ya dan rekod lain daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan mengurus syarikat cengkerang, Shell dan Amanah di kawasan perlindungan cukai sekitar dunia. Berikutan kebocoran itu, bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin membidas Malaysia kini atas apa yang didakwanya sebagai obsesi yang tidak berkesudahan portal berita ini terhadapnya. Selepas ini, Malaysia kini telah menyiarkan laporan mengenai pegangan di luar pesisir. Itu dia sahabat semua. Di dalam dua papers ini yang telah terbongkar, yang pertama tadi Panama dan yang kedua tadi adalah Pandora Papers. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah apabila
seorang anak bekas ya Perdana Menteri itu disiasat ya beberapa jam di Ibu Pejabat Putrajaya di pejabat ISPRM. Dan antara nama yang disebut itu sahabat-sahabat semua adalah siapa tadi tu? Anak bekas Perdana Menteri Najib Razak ya Muhammad Nasifuddin, dan yang turut memberikan kejutan buat kita adalah anak sulung kepada Muhyiddin Yassin, sahabat semua, iaitu Fikri, juga ya dipanggil, dikatakan telah pun dipanggil untuk siasatan selanjutnya berkaitan dengan perniagaan beliau dan atas pembongkaran Panama Papers dan juga Pandora Papers ini. Wow, mengejutkan sahabat-sahabat semua. Katanya mereka adalah bersih, mereka penuh integriti. Tetapi apa yang berlaku sahabat semua hari ini, sekali lagi kita dikejutkan ya apabila pihak ISPRM telah pun ya membuat siasatan terhadap individu-individu ini. Apatah lagi nama-nama itu tidak asing lagi buat negara kita, kerana mereka itu antaranya adalah anak-anak kepada bekas Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap, bekas Perdana Menteri Najib Razak, dan juga bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, sahabat-sahabat semua. Wow. Jadi sepatutnya ya isu ini harus didedakan. Rakyat berhak ya mengetahui ya, sebab ini melibatkan dana negara, ini juga melibatkan wang negara. Jadi di manakah ya penyelewengan dan segala kebobrokan, segala korupsi yang berlaku itu. Semoga penyiasatan ini dapat dilakukan dengan baik ya, supaya kita mendapat info-info yang sewajarnya untuk mengetahui apakah yang mereka lakukan, penyelewengan yang mereka lakukan, ya mungkin melibatkan pengumpulan wang haram, pembiayaan wang haram dan sebagainya. Oh, terbaik dari pihak ISPRM, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa lagi, ya sampai di sini saja. Apa yang saya kongsikan, berita yang panas, hangat di pasaran ketika ini sedang trending di media sosial. Jadi sahabat-sahabat semua, sekiranya Anda juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti Walan Walauntit apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Alright, sampai di sini saja. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tawapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orek Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Tapi sebelum itu, bagi sahabat yang belum menyokong channel ini, Anda boleh sokong dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Semari kita ikuti berita gempa. Bukan begitulah. Sampai di sini saja sahabat semua. Ya, mari kita ikuti nanti berita yang seterusnya. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapan kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekiannya daripada Orek Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.